ini bagi dalam ilmu istiqaqah ilmu Tuhan kata dengan macam bina-bina makna, tapi maknanya lebih kuat. Perkataan karamah dalam bahasa Melayu pun karim ini, karim yang mulia, itu perkataan yang tidak asli penggunaan. Bahkan ramai orang Melayu kita ini nama karim ataupun Abdul Karim itu nama yang biasa digunakan, bukan nama yang pelik atau nama yang mendadak. Jadi perkataan karamah asal daripada perkataan karum, karam ataupun akramah, makna mulia atau mulia. So karamah maknanya kemuliaan dari segi bahasa. Tapi dari segi istilahnya, karamah ini merupakan keajaiban ataupun perkara-perkara yang mencari adat. Mencari adat maknanya perkara yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada para wali, kepada para wali salihin, orang-orang saleh, mereka yang dekat dengan Allah, diberikan kepada mereka itu keistimewaan yang berupa perkara-perkara yang mencari adat ataupun yang menjalani adat atau yang luar biasa, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Sama ada karamah itu, karamah yang disebut sebagai karamah yang ma'nawiyah ataupun karamah yang hakikiyah, karamah yang sebenar, yang walaupun tak nampak pada mata, tapi itulah kemuliaan yang diperlakukan pada Al-Quran. Apa dia karamah yang Allah berikan kepada para wali, kasih-kasihnya, yaitu Allah menerangkan hati dan jiwa mereka itu daripada kesedihan dan daripada ketakutan. Mereka tidak sedih kalau hilang dunia kerana mereka yakin apa yang diganti oleh Allah itu lebih hebat. Mereka tidak takut untuk berhadapan dengan apa ancaman ujian kerana mereka yakin Allah sentiasa bersama mereka. Ini yang kita baca, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah para wali Allah Taala itu, Allah katakan la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, yaitu Allah amankan mereka daripada ketakutan dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa tenteramkan jiwa mereka daripada kesedihan. Itu dipanggil ainul karamah ataupun dipanggil haqiqatul karamah. Hakikat karamah ataupun kemuliaan yang sebenar. Ada lagi satu karamah dalam bentuk rupa-rupa yang kita nampak dengan mata. Dia panggil suratul karamah, rupa bentuk karamah. Kelebihan-kelebihan yang mencari adat itulah. Contohnya orang yang kadang-kadang kita tengok kulit dalam ayam itu, ataupun orang yang kadang-kadang tak pakat Nabi, orang cucuk Nabi tak pakat jasadnya. Jadi perkara-perkara biasa Allah beri kepada para wali. Dan perkara-perkara yang harus berlaku pada mukjizat harus berlaku pada karamah. Boleh jadi sama, tapi kedudukan sama. Kalau pada mukjizat itu diberikan kepada Nabi dan Rasul alaihi wassalam. Adapun karamah diberikan kepada orang yang saleh, beriman bertakwa pada Allah dan dia tidak bertakwa dengan Nabi. Walaupun bentuknya sama. Pernah terjadi orang saleh yang dibakar tetapi tidak terbakar tubuhnya, yang pernah kita cerita dulu daripada Yaman. Kita ingat nama seorang wali yang besar daripada Yaman. Ketika mana ditangkap oleh orang yang mendakwa diri Nabi, pada saat dia tak mengaku, dia tak mau kata tahu Nabi, mana Nabi terangkan dengan baginda Rasulullah. Akhirnya ditangkap, kemudian dilempar masuk dalam api. Tetapi Allah memelihara beliau daripada terbakar. Akhirnya boleh pada bimbang takut orang nampak kehebatan sehingga nantinya orang yang mendakwa diri Nabi itu takut orang lain pergi dekat dia Allah, maka dia diusir daripada Madinah. Dia pergi ke Madinah Munawwarah, bertemu ketika pada sampai di Madinah bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ditanya daripada mana, dia beritahu daripada sini. Oh, kata Umar, bukankah di situ berlaku satu peristiwa seorang yang ditangkap dan dibakar tetapi tubuhnya tidak terbakar. Waktu itu yang sedang tanya untuk tawaduk, tetapi gambaran tawaduknya dia tidak berbuya saya. Sebaliknya dia kata ya, ada menunjukkan. Lalu kata Sayyidina Umar, aku minta kamu bersumpah sama Allah. Adakah kamu dalam itu tersebut? Kalau dia berkata dia adalah kita tersebut. Makna apa? Makna walaupun dia bukan Nabi, tetapi diberikan karamah seperti mana kemuliaan yang Allah berikan kepada mukjizat. Maka sebab itu
itulah faedah kata para ulama, apa yang harus berlaku pada mukjizat harus berlaku pada karamat. Cuma berbedanya adalah mukjizat yang menerima mukjizat itu adalah Rasul ataupun Nabi alaihi wasallam, sementara karamah ini dia bukan Nabi dan Rasul, dia adalah orang saleh yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk pada pasal bab yang kelima, pasal pertama ini adalah bab yang menyatakan pada karamat ataupun karamah para wali. Para wali ini makna hamba-hamba Allah yang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah, kekasih-kekasih Allah, orang yang Allah sayang dia, itu dia wali. Dan keistimewaan mereka, keistimewaan ini sama karamat dan keistimewaan ini sama dia. Aku bayan bagi dengan saja benda yang sama tapi diulang benda yang sama. Karamat dan keistimewaan. Karamat itu keistimewaan para wali. Keistimewaan itu disebut karamat. Baik, dimulakan dengan firman Allah dalam surah Yunus ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasulul karim. Maksud ayat ini perhatian, ya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada takut dan tidak ada kesusahan bagi mereka. Takut dan susah ini ataupun takut dan sedih ini ada dua perkara yang semua kita tak mahu. Tak kira orang itu dia beriman kata beriman ke, dia Islam kata Islam ke, yang kata fitrah ataupun keinginan manusia ini, dia tak suka kepada ketakutan dan tak suka kepada kesedihan ataupun kesusahan. Siapa pun. Karena memang fitrah Allah ciptakan manusia tak suka kepada perkara-perkara tersebut. Cuma manusia ni bagaimana dia menaklifkan ketakutan ini, dia takut kat siapa? Bagaimana kesedihan itu dia tak faham. Orang beriman takutnya itu diletakkan pengharapannya kepada Allah. Takutnya itu menghindarkan diri daripada perkara-perkara maksiat yang menyebabkan dia terdedah kepada ancaman Allah. Tidak seperti mana orang takut, ada orang yang katakan takut itu dekat pada dunia, maka dia nak jaga dunianya, biar dia terhadap kepada Allah, tetapi dia tidak hilang dunia. Begitu juga sedih. Ada orang sedih apa? Kesedihan orang beriman ini apabila tidak dapat melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah, ataupun dia tidak sengaja meninggalkan, tidak dapat menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun luput kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan untuknya. Orang beriman sedih dalam hal itu. Tetapi ada daripada kalangan manusia yang kadang-kadang sedihnya itu diletakkan pada dunia. Jadi sedihnya kerana hilang dunia. Kalau dia hilang 4 rakaat tak sempat sembahyang asar tadi dengan sibuk kerja, dia tak sedih pun. Tapi kalau petang tadi terjadi sesuatu yang menyebabkan luput harta dunia dia. Petang tadi aksiden kereta, undang-undang kena dinding rumah, gemik kereta belakang, dia rasa sedih dan sebagainya. Walaupun waktu itu dia tak sembahyang asar, jadi sedih baca ayat puasa itu lebih daripada sedih tidak sempat menunaikan salat asar yang 4 rakaat. Jadi orang beriman ini ada kedudukan takut dan sedih. Maka Allah amankan hati para wali daripada ketakutan, dan Allah pelihara takut itu diletakkan pada tempat. Sebab itu orang beriman tidak takut, mereka hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesedihan mereka itu adalah melihat kepada manfaat akhirat. Pada apa yang Allah sediakan di akhirat itu lebih baik dan istimewa daripada dunia. Maka dalam ayat ini Allah memberikan penegasan, perhatian supaya bila baca ayat ini kita teringin nak melalui jalan menjadi hamba Allah yang taat pada Allah supaya Allah kasih pada kita. Yang dia katakan kewalian itu tidak letak pada pakaian semata-mata. Kewalian itu tidak terletak pada gelaran ataupun laqab yang diberikan semata-mata. Tetapi ia juga berkaitan atau lebih berkaitan dengan bagaimana hubungan seorang hamba dengan penciptanya
bagaimana hubungan seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada waktu tak ada larangan apapun, tak dikenali oleh sesiapa pun, tetapi oleh kerana dia menjaga hak Allah yang wajib dia tak pernah tinggal, yang sunat jangan dia buat, yang makruh dijauhi, yang haram dijauhi, maka orang ini kedudukan yang Allah sayang dan kasih kepada dia. Maka sebab itu dalam ayat yang sama, ketika mana Allah memberikan kabar gembira, Allah mengamankan para wali-walinya, yakni para kekasihnya, daripada takut dan juga kesusahan atau kesedihan. Pada ayat selepas itu Allah bagi tahu kepada kita siapakah yang dikatakan wali-wali daripada kalangan hamba-Nya. Allah menyatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu mereka ialah orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Beriman berkaitan dengan pegangan, keyakinan, membenarkan dengan sepenuh yakin, percaya tanpa syak dan ragu-ragu. Iman berkaitan dengan apa? Perbuatan hati, keyakinan, i'tiqad. Adapun takwa berkaitan dengan Islam. Takwa berkaitan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu iman dan Islam itu tidak boleh dipisahkan, seperti mana keyakinan dan ketakwaan itu tidak boleh dipisahkan. Orang yang beriman, tanda dia suruh beriman kepada Allah, dia melaksanakan apa yang Allah suruh, melaksanakan apa yang Allah suruh, menjauhkan diri daripada apa yang Allah tegak. Itulah disebut takwa. Jadi yang maksud alladzina amanu wa kanu yattaqun, itulah mereka yang orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagi mereka berita gembira, lahum busyra, bagi mereka, yakni bagi para wali-wali Allah, yakni bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, al-busyra. Al-busyra maknanya berita gembira. Orang yang dia baca ayat ini dengan sepenuh penghayatan, baca dengan penuh pengertian ayat ini, adalah ayat-ayat yang mendatangkan kegembiraan. Dia panggil ayat yang dia panggil al-musaddiyah. Dia panggil ayat allati tusaddi qulubal mu'minin. Ayat yang menggembirakan, menghiburkan orang beriman, kerana mereka mendapat janji Allah. Allah bagi khabar gembira. Khabar gembira daripada janji Allah adalah gembira yang senang. Tapi kita khabar gembira yang kita dapat daripada manusia belum tentu. Dia beritahu kata gini aku nak bagi kau, belum tentu. Seronok maksudnya, tengok-tengok dia tak bagi pun contoh. Tapi Allah, bila Allah bagi khabar gembira, itulah dia mengemar. Dia panggil al-busyra al-haqiqiyah, al-bisyarah al-haqiqiyah, kegembiraan yang sebenar-benar, kerana Allah tidak pernah mengingkarkan janji. Satu. Yang kedua, apa yang Allah nak buat, tak ada satu boleh halang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita apa yang kita nak, kadang-kadang boleh kalau Allah Taala setuju. Allah nak sama, tapi kalau Allah Taala tak berkehendak, maka walaupun kita nak, maka tak jadi. Maka sebab itu orang beriman bila berhadapan dengan ayat-ayat yang ada pada al-busyrayat, ada padanya khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, ini ayat-ayat yang menenteramkan hati, melunakkan jiwa, dan ayat yang mengukuhkan keyakinan dan bergantungan yang harap kita kepada Allah. Lahum busyra fil hayatid dunya, bagi mereka itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kabar gembira dan berita gembira dalam hidup di dunia ini dan di negeri akhirat. Wa fil akhirat, Allah jamin dunia dan akhirat. Siapa yang nak boleh jamin kita dunia dan akhirat? Tak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh selamat kita di dunia dan di akhirat melainkan Allah. Tak ada siapa boleh bagi syafaat kepada kita melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang utama. Adapun syafaat-syafaat yang lain itu adalah syafaat yang bergantung dengan syafaat baginda Nabi SAW. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh beri syafaat itu dengan anugerah daripada Allah. Jadi kalau kita ikat ayat di dalam hati kita, itu kita tidak akan khianat dengan Allah dan kita tidak akan khianat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang menjamin keamanan dunia dan akhirat kita ialah Allah. Atas muka dunia kita oleh mana barangkali ada kawan-kawan hebat-hebat orang teman-teman,
orang kedudukan, ataupun kita ni kawan ramai, kita mana berontai kita, menyebabkan kadang-kadang kita ni menolak ataupun kita ni sombong. Bila kita buat jahat kat orang, kita tak heran. Bila kita buat zalim, kita tak heran. Kasi kita kawan ramai, tak kat dunia saja, tak kat dunia. Tak ada yang kena terajam masuk ke lubang kubur lagi pun terputus dah. Kawan ramai, pangkat, kedudukan orang-orang yang hebat, dia tak boleh selamat kita ketika mana kita didatangi oleh malakul maut. Tak ada masuk dalam kubur lagi. Atas kubur dunia terjun aku dah. Yang nak boleh jaga kita siapa? Allah. Allah. Maka sebab itu orang beriman sentiasa meletakkan dirinya dalam pengawasan Allah, meletakkan dirinya berada di atas jalan baginda Rasulullah SAW, meletakkan dirinya itu dalam apa? Dalam kedudukan ataupun dalam pakar sempadan Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Kenapa? Kerana ini, kerana yang menjamin keamanan dunia dan akhirat Allah. Bahkan Allah menyatakan, melahirkan, Allah memberikan kabar gembira kepada para kekasihnya di dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'azim. Tidak ada gantian bagi kalimat Allah, yang keputusan Allah Taala, dan yang demikian itu sebenarnya kehukuman yang besar. Orang yang Allah nak muliakan dia, tidak ada keputusan boleh membatalkan kemuliaan Allah. Orang yang Allah nak hina dia, tidak ada kemuliaan yang boleh membebaskan seseorang yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa-siapa yang Allah nak hina dia, siapa pun nak cuba bersihkan namanya, tidak boleh bersihkan nama orang yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita takut. Kita takut Allah melahkan kita, Allah hina kita di dunia Allah. Dunia pun tak selamat. Lebih-lebih dari ini. Ya. Baik, ayat surah Yunus ayat 63 ini, antara saripatinya, intipatinya adalah tentang kabar gembira yang Allah berikan kepada para wali. Inilah yang kita sebut tadi ainul karamah, hakikat kemuliaan karamah yang sebenar Allah berikan kepada para wali, yaitu mereka diamankan daripada ketakutan, kesedihan serta kesusahan. Bahkan mereka mendapat jaminan Allah di dunia dan juga di akhirat. Yang sebenar itulah keputusan Allah. Tidak ada sesiapa pun boleh membuat. Kata muka dulu orang pakai bagi hamun. Orang kata Pak Lepai ini fikiran tak terbuka. Orang kata dia ini ulama penunggang agama. Orang kata dia ini makin lama makin jauh. Boleh tukar hutang lah. Makin lama makin jauh. Macam-macam orang hina seperti mana lidah manusia pada hari ini tidak berasa sedang hidup, menghina ataupun melemparkan tuduhan kepada para ulama dan orang-orang saleh. Ataukah tuduhan dan fitnah-fitnah itu boleh membatalkan ataupun boleh menggugat kemuliaan yang Allah nak berikan kepada para ulama? Apabila Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Allah beritahu orang yang takut pada kalangan para hamba, yang sangat takut pada Allah adalah para ulama. Apabila Allah menyatakan syahidallahu wa annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mengangkat derajat para ulama itu sebagai salah satu kumpulan ataupun kalangan hamba yang menyaksikan keesaan Allah. Allah sendiri menyaksikan keesaan Allah. Kemudian Allah beritahu para malaikat menyaksikan kemuliaan Allah. Dan golongan yang ketiga Allah sebut dalam ayat itu, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, itu para ulama daripada kalangan hamba Allah yang Allah angkat mereka itu sebagai penyaksi ataupun saksi kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menghina para ulama sebenarnya dia bukan apa buat hati lah. Dia boleh kata, tak boleh kata pada sebarkan dalam media sosial. Tetapi sebenarnya yang jadi celaka itu tidak kena kepada para ulama, dan sebaliknya segala kecelakaan itu na'udzubillah akan tertimpa kepada sendiri. Alam tara anna al-layla laysa yadurruhu idza nabahat yawman alayhi kilab. Perumpamaan para ulama ini seperti mana sekumpulan anjing-anjing yang menyalak kepada seekor singa. Adakah singa itu
akan tersalah kemegahan dan kehebatan sebagai seekor singa dengan salahkan anjing-anjing, sudah tentulah tidak sedikit pun tercatat kehebatan yang ada pada si singa. Maka begitulah orang yang dipanggil maqitu al-ulama, orang yang mencela para ulama. Orang yang memfitnah para ulama itu tidak lebih daripada anjing-anjing yang menyela kepada singa. Kita tak tentu siapa-siapa, kita tak sebut nama. Tapi kita kata pula kalau ustaz ni panggil orang anjing kita, bukan kita panggil kaum tu anjing pada. Kita nak harap kata orang yang benci kepada kebaikan, orang yang benci kepada para ulama, itu sikapnya itu seperti mana anjing bulaya berbeda. Allah bersalib, mudah-mudahan selamat dengan kita insyaAllah. Sikit lagi. Kita sudah awal insyaAllah. Kita bisa kasih. Kemudian dari karamah pada akal dan nakal. Adakah karamah ini benda yang khayaliyah atau benda khurafi? Adakah karamah-karamah kita ini semua benda khayalan atau benda khurafat? Benda khurafat. Tidak. Karamah-karamah ini sabit dengan dalil akli, dalil akal, logik akal, dan sabit juga dengan dalil nakli seperti mana kita baca tadi daripada Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kita menerima karamah para wali bukanlah kerana kita mengangkat jadi Tuhan. Macam kita jumpa orang itu berguru, kita cium tangannya, boleh kita minta dia doa, takkan syirik. Dia doa pun Allahumma juga, kita berdoa Allahumma juga. Tapi kadang-kadang Allahumma kita dengan Allahumma orang yang saleh tidak sama lah. Kita yang kadang-kadang sembahyang pun tak apa dekat, yang kadang-kadang mulut ni maki lebih banyak pada zikir. Itulah kedudukan kita. Tetapi orang yang hatinya tergeram dengan zikir, lidahnya basah dengan zikir, takutnya pada Allah, waktu malam waktu dia terjaga mengadu pada Allah, mestilah orang ni ada kedudukan istimewa di sisi Allah. Maka kita minta ke guru tu mendoakan saya, akan guru tak boleh. Sama lah juga karamah ini. Ataupun dia walaupun karamah ini tak mesti orang tu hidup. Walaupun setelah mana orang tu mati, karamahnya itu karamahnya itu masih lagi sabit, masih lagi. Macam orang Lodi yang dia kuburan para wali bukan di sebuah kubur. Di jalan situ duduk baca Quran, punya berdoa, dalam berdoa itu bertawasul dengan para ulama, bukan bertawasul di dalam kubur. Bertawasul mana kita minta doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi prinsip itu pula faham orang yang kadang-kadang hanya melihat pada zahir, dia tengok kita berbicara, duduk di keliling kubur contohnya, maka dituduh mereka ini abadatul kubur, mereka ini penyembah kubur, musyrikun, mereka itu orang syirik. Sampai kepada orang yang melampau, ziarah kubur baginda Nabi SAW pun dikata syirik. Pegang dipanggil tiang ataupun pegang dinding yang ada di sisi kuburan baginda makam Sayyidina Rasulullah itu dianggap sebagai bid'ah, dianggap sebagai benda yang syirik. Berdoa contoh di hadapan kubur Nabi yang katakan berdoa bukan minta kepada makhluk tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat, dengan kemuliaan, dengan hak yang Allah berikan kepada Nabi kita salah. Macam kita baca doa dalam Yasin, dan banyak dalam doa-doa yang para ulama termasuk dalam banyak selawat yang para ulama ajak pada kita. Walaupun selawat itu tidak masuk daripada Nabi, tetapi dalam selawat itu adanya doa dan ada bertawasul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan senang-senang kita dituduh orang syirik. Pun kita tak setuju kalau semua orang tu dia minta tak bohong. Kadang-kadang ambil kata bohong, kemudian dia buat benda-benda macam kita tak setuju. Tapi tak boleh kita sama rata tak semua tuduh semua orang yang di contohnya jalan para wali yang akan orang ini adalah ahli sufi yang sesat dan juga mereka penyembah kubur. Tak boleh. Hal yang berkaitan dengan akidah ni tak boleh sewenang-wenang kita buat main. Nak tuduh orang pun tak boleh, kita sendiri pun sewenang-wenang pun tak boleh. Kenapa?
kena belajar kita. Baik, jadi karamah yang dikatakan tadi adalah perkara yang sabit, yakni yang ada dan sabit adanya itu melalui dalil akal, logik dan juga dalil nakli. Dalil akal ini merujuk kepada dalil daripada Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu bahawasanya mazhab ahli sunnah wal jamaah ialah mengisbatkan karamah bagi wali-wali. Mazhabus sahih, mazhab yang betul lah, itu mazhab ahli sunnah wal jamaah yang merupakan mazhab majoriti umat Islam. Inilah mazhab yang sebenar yang disebut oleh para ulama mazhab akidah yang sahihah, yaitu firqatul najiyah, golongan yang selamat. Yang lebih kata nantinya zaman cauman kepada 70 lebih 70 kelompok semua dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu adalah jalan yang aku dan para sahabat berada di atasnya, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka menurut pegangan mazhab ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan karamah bagi wali-wali dan bahawasanya karamah itu wujud yang berterusan dari masa ke masa. Kita beriman adanya karamah berterusan, maknanya walaupun selepas orang itu mati, tetapi kemuliaan yang tidak ada. Kalau manusia biasa bukan Nabi, tapi orang saleh pun karamah yang Allah Taala kekalkan walaupun lepas mati, lebih lagilah para rasul, lebih lagilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena faham rutbatul anbiya. Rutbatul anbiya la tazul walau ba'dahu. Kedudukan para nabi itu tidak lenyap walaupun selepas mati. Maka sebab itu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad, ya Allah, mohon padamu dengan berkat Rasulmu ya Allah baginda Nabi Muhammad. Itu tidak salah dan tidak syirik. Itu termasuk daripada tawassul yang al-majru'ah, tawassul yang bertepatan dengan syariat. Jadi cuma kita tak bincang tentang itu. Di sini bincang tentang karamah. Karamah itu wujud yang berterusan dari masa ke masa, yakni walaupun selepas mati, karamah itu sabit. Dan telah datang pada menyatakan yang demikian itu dalil akal dan juga daripada dalil nakal ataupun nakli Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil akal, dalil logik ini, maka karamah itu adalah sesuatu yang mungkin adanya, dan berlakunya karamah itu pula tidak membawa kepada menolak salah satu daripada asas-asas akidah. Maka wajiblah kita mensifatkan Allah Ta'ala dan berkuasa mewujudkan karamah tersebut, dan apa-apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala, maka ia adalah satu perkara yang harus dijaga. Jadi karamah ini adalah perkara yang harus, yang boleh berlaku, yang tidak mustahil pada akal. Sebab apa? Sebab kita mengaji dalam sifat fitrah kan. Ta'ala antara sifat fitrah Allah Ta'ala ini ta'aluk dengan apa? Dia ta'aluk dengan perkara yang mungkinan, perkara yang mungkin. Jadi yang berlaku karamah kepada para wali itu adalah perkara-perkara yang boleh berlaku. Bila boleh berlaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh buat. Pada perkara mungkin, secara logiknya boleh. Walaupun ayam itu sifat kita ni tidak boleh disip, kita tidak boleh terapung di atas ayam. Itu mustahil kerana di luar kemampuan kita. Tapi kalau Allah nak buat sesuatu, terapung di atas ayam boleh tak? Boleh. Seperti mana Allah bagi ikan contohnya, tak lemah dalam hidupan yang tak lemah dalam ayat seperti malaikat. Kita kerana tabiat kita tak boleh berlayar, tetapi adakah menghidupkan sesuatu dalam ayat itu mustahil bagi Allah atau mustahil ke atas Allah? Allah tak boleh buat. Boleh buat. Kita tak boleh terapung, tapi ada makhluk lain yang boleh terapung. Kapan boleh terapung di atas? Jadi adakah faedah bagi Allah untuk Allah izinkan seseorang itu berjalan? Jadi perkara yang mencari adil ini termasuk daripada perkara-perkara mungkin, yakni perkara-perkara yang harus berlaku, maka tidak mustahil pada akal. Allah boleh buat. Dan Allah telah tunjuk sampai dalam nakli, dalam nas Al-Quran yang kita baca seperti mana mukjizat para rasul alaihi wasallam. Jadi dari segi logiknya, kenapa dikatakan karamah itu harus dan boleh berlaku?
kerana ia termasuk daripada perkara-perkara yang mungkin, maknanya Allah Subhanahu wa taala dengan iradah, kehendak, dengan kudrah kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah berubah. Adapun dalil naqli, maka banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam yang menyebutkan. Di antaranya ialah firman Allah Taala yang berkenaan dengan kisah Siti Maryam, kisah Sayyidatina Maryam alaihi salam, yaitu firman Allah Taala pada Siti Maryam ini apa yang berlaku kepada beliau dalam surah Maryam ayat yang ke-25. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya. Kisah ketika pada Sayyidah Maryam, yaitu ibu kepada Sayyidina Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa alaihi wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam termasuk kepada khairi nisa'il alamin, salah seorang daripada wanita yang terbaik dunia adalah Sayyidah Maryam. Sehingga Allah Taala pilih hati beliau diciptakan ruh Nabi Allah Isa. Jadi Nabi Allah Isa itu lahir tanpa seorang ayah. Nabi Sayyidah Maryam mengandung tanpa seorang suami. Itu kelebihan yang hanya diberikan kepada Sayyidah Maryam. Sebab itu nama beliau disebut. Jangan ada lepasnya orang mengaku aku telah diuji seperti mana diuji Sayyidah Maryam. Siapa? Pasal mengandung tak ada laki lah. Orang lain daripada Sayyidah Maryam, kalau mengandung tak ada laki-laki itu bukan pasal Jibril mencipta roh, tetapi dia telah melakukan apa? Dia telah melakukan fahisyah. Fahisyah itu zina. Na'udzubillah. Allah tahirna wa abna'ana wa abna'a abna'ina wa dhurriyyatina kullaha min hadhihi fahisyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan cucu kita daripada fitnah zina. Kalau ada berlaku, mudah-mudahan Allah bersihkan dengan istighfar dan taubat sungguh-sungguh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa cerita kalam tentang Sayyidah Maryam ini? Itu dalam ayat yang kita bacakan tadi, ayat 25 daripada surah Maryam. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya, dan goyangkanlah olehmu wahai Maryam akan buah pokok kurma itu, niscaya akan berguguran untukmu buah rutab, yakni buah tabat yang masih basah yang telah dipetikkan. Dan berkata Abul Ma'ali dan Imamul Haramain, Abul Ma'ali Imamul Haramain dan Imam Al-Juwayni radhiyallahu ta'ala anhu rahmatullah ta'ala rahimahullah ta'ala, dan adalah ijma' ulama mengatakan bahawasanya Siti Maryam itu bukan seorang nabi, dan begitu pula berkata ulama-ulama yang lain bahawa Siti Maryam itu hanyalah seorang waliyah siddiqah, seorang wali perempuan yang benar, seorang kekasih hamba Allah yang sungguh kasih pada Allah, dan Allah balas kasihnya dengan kemuliaan yang Allah limpahkan kepada beliau. Seorang kekasih Allah yang sangat bersifat kebenaran, seperti yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ulama yang dalam bab tadi dan bab ibu pokok di sini, pokok kurma. Ini saya pokok kurma bukan macam pokok pisang. Pokok kurma batang kurma. Buah dia pun bukan jenis buah, bukan tendang, pokok boleh lupa dah. Tadi macam mana boleh ikut produk buah tu? Karamah min Allah. Allah nak ajak supaya apa? Supaya kita ni bagi ada ikhtiar, ada sebab musabab. Sebab tu Allah Ta'ala suruh. Kalau Allah nak bagi tak perlu ikut pun boleh. Allah Ta'ala boleh kurma tu bukan kurma ada di pokok. Kurma ada di pokok pun Allah Ta'ala boleh bagi ada depan mata kalau Allah nak bagi. Tapi kenapa dalam ayat yang kata wa huzzi? Huzzi ni fi'il amar, iaitu perintah. Allah Ta'ala kata ikut wahai Maryam, ikut produk pokok tu, akan gugur pada bangku pokok kurma yang masak. Satu kata para ulama yang dikatakan ini adalah karamah, itu kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau dengan bingkut sikit gugur buah. Yang kedua, dalam ayat ini Allah nak ajak kita supaya dalam hidup ini kita jangan nafikan sebab musabab. Dalam pilihan raya kalau nak menang, mesti apa? Mesti ramai uji kita baru kita menang.
Tetapi bukanlah kemenangan manusia itu hakikat segala-galanya. Kalau kita dalam benda kita buat apa pun kita nak cari kedatangan Allah. Tapi rukun ataupun sunnah hidup atas muka dunia mesti ikut jalan sebab musabab. Nak mengundi kena daftar. Kalau tak daftar tak ada mengundi. Bolehlah baca hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi tak daftar kena daftar. Samalah dalam perkara-perkara lain pun. Dia panggil al-akhdhu bil asbab. Ambil jalan sebab musabab. Nabi dah hijrah pun Nabi tak pergi turun. Nabi keluar senyap-senyap. Nabi bermalam berapa malam di Gua Thawr. Melindung dulu. Pasal apa Nabi buat begitu? Tak boleh kata Nabi pergi turun. Tak boleh Allah Ta'ala kata Muhammad hampir Jibril di belakang. Siapa nak lewat kau? Tapi nak, oleh kerana Nabi ini adalah contoh, qudwah, contoh ikutan kepada umat sepanjang zaman. Allah ajak Nabi bagaimana memberikan contoh dalam perjuangan, dalam agama. Mesti ada undang-undang, mesti ada disiplin, mesti ada strategi, mesti ambil jalan sebab musabab. Ambil jalan sebab musabab bukan makna kita tak beriman dengan takdir. Ketika mana jadi peristiwa kan, ketika mana jadi Ta'un, Sayyidina Umar dapat berita kata satu tempat Ta'un, lalu dia tak mau pergi situ. Salah seorang sahabat Nabi kata kepada sahabat yang lain, kata, wahai Umar, adakah kamu nak lari daripada takdir Allah? Lalu apa jawab Sayyidina Umar? Ya, aku lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Karena aku mendengar Nabi bersabda, bila satu tempat itu ditimpa dengan penyakit yang menular ataupun disebut dengan istilah Ta'un, maka orang yang dalam itu dengan keluar dan orang luar dengan masuk. Jadi al-akhdhu bil asbab, mengambil jalan sebab musabab, ada bahaya kita tak pergi, ada halangan kita pergi jalan lain, itu tidak menafikan takdir. Sebaliknya apa? Sebaliknya ikhtiar mencari sebab yang juga termasuk daripada sunnah atau termasuk daripada perkara yang disyariatkan dalam agama. Jadi maka tadi itu dalam cerita Sayyidina Ibrahim ini karamah Allah berikan kepada beliau. Dan beliau bukan seorang nabi, beliau adalah seorang hamba Allah yang salihah, taqiyah, yang bertakwa kepada Allah, siddiqah, yang membenarkan Allah dan benar iman takwanya kepada Allah, membenarkan kekuasaan Allah, membenarkan harapan yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siddiqah, walilah. Dan satu lagi yang terakhir, dan lagi firman Allah Taala, kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Surah Al-Imran ayat 37. Maksudnya apabila masuk Nabi Zakaria alaihi salam ke dalam mihrab, yakni tempat ibadat Sayyidah Maryam alaihi salam, masuknya Nabi Zakaria alaihi wa ala nabiyyina wa sa'iril anbiya'i wa rusul wassalatu wassalam. Bila beliau baginda masuk ke tempat ibadat Siti Maryam alaihi salam, beliau sentiasa mendapatkan di sisi Siti Maryam itu akan bermacam-macam rezeki. Lalu Nabi Zakaria bertanya, dari mana engkau mendapatkan rezeki ini? Siti Maryam menjawab, ia sebenarnya datang dari sisi Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak diperhitungkan. Ada rezeki kadang-kadang makanan musim panas, ada makanan musim sejuk, buah musim sejuk. Waktu musim sejuk ada buah musim panas. Allah boleh buat belaka. Kenapa? Karena Allah itu Tuhan yang Maha Pencipta, yang mengadakan, sifat mengadakan dan mentiadakan sesuatu itu adalah sifat yang ada pada Allah. Jadi apa yang berlaku kepada Sayyidah Maryam yang Allah cerita dalam Al-Quran itu sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada kebaikan ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam. Dan ijma' mengatakan Sayyidah Maryam bukan Nabi. Jadi kemuliaan itu disebut sebagai karamah. Bukan mukjizat tapi karamah. Dan firman Allah Ta'ala berkenaan dengan kisah sahabat Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mahu memindahkan istana Siti Balqis dari negeri Sabah ke hadapannya. Wallahu a'lam. Kita akan tengok insya-Allah ada berkaitan dengan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam itu pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi malam ini apa yang kita cerita pada mukadimah awalnya
ada berkenaan dengan karamah. Siapa yang dapat karamah ni? Orang yang dekat dengan Allah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan karamah ni dia boleh datang dalam berbagai bentuk. Bukan mesti duduk atas diri atas pucuk-pucuk saja. Bukan mesti berjalan atas hayat saja. Bukan mesti orang legak ataupun orang tengok dulu tak duit saja. Bukan itu saja. Karamah ni boleh datang dalam berbagai bentuk. Wajah Allah, dia buat amal ibadat bukan nak keajaiban itu, tapi dia buat itu kerana ikhlas kepada Allah. Maka Allah bagi. Tapi kalau kita ada buat amal kerana nak keajaiban, maka kita akan maghrur, kita akan tertipu. Jadi jumlah amal kita untuk apa? Untuk rujuk, bukan untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua insya-Allah daripada segala bahaya fitnah. Seperti kita maklumi dunia akhir zaman ini adalah dunia yang syarat dengan fitnah. Kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya semua kita akan tertimpa dan terkena dengan azab siksa yang sangat dahsyat. Laula fadlullah alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Kalau tidak karena kelebihan yang Allah limpahkan dan rahmat Allah dunia dan akhirat, kita terdedah kepada bahaya kesalahan. Maka sebab itu kami mohon minta kepada Allah agar Allah maafkan kita daripada keburukan dan fitnah. Allah selamatkan kita daripada bahaya dan fitnah dunia dan akhirat, kehidupan kita, agama kita, dunia kita dan akhirat yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ala kulli hal wa na'udzu bika min adhabil nar wa naf'ala wa 'alamana wa 'alimna min yanfa'una wa dhkurna min yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min adhabil nar. Allahumma akrimna bi taqwaka wa rahmna bi tarkil ma'asi abadan abada. Allahumma akrimna bi taqwaka wa rahmna bi tarkil ma'asi abadan abada. Allahumma akrimna bi taqwaka wa rahmna bi tarkil ma'asi abadan abada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.